salatan liyuraw a'malahum, diperlihatkan dengan amalnya. Baik, habis penutup surah Zalzalah, apa dia? Kaitan tentang amal yang sedikit sedarrah pun akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam suratul Adiyat, Allah ceritakan tentang kesyukuran. Sebelum cerita lagi kiamat, Allah balik semula kepada manusia kaitan surahnya, iaitu Allah bawakan kepada kita apa dia, iaitu bahawa manusia perlu syukur. Tetapi dalam kehidupan manusia dia tetap akan berlaku apa dia, iaitu tamak haloba, bakhil. Kemudian dalam keadaan apa sahaja yang ada pada mereka itu mereka akan menafikan akan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah balaskan dengan sifat manusia itu nanti, iaitu apa dia? Kamu akan dapat kesaksian, kemudian kamu akan dibangkitkan pada kubur, wa husina ma fis sudur, dan apa yang ada dalam hati mereka. Kemudian Allah kata, inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Allah cerita dalam surah Zalzalah seberat-berat sedarah ataupun sekecil-kecil perkara yang berat, baik atau buruk akan ditimbang. Dalam suratul Adiyat Allah cerita syukur. Maknanya Allah tak cerita tentang amalan kita, tentang baik yang sedikit ataupun banyak akan dihitung, tetapi Allah kata terus pembalasan. Dalam suratul Qari'ah Allah Subhanahu wa taala bawakan kepada kita apa dia? Iaitu tentang balasan terus berlaku gambaran kiamat. Yang mana getaran-getaran hati itu, kata para ulama tafsir, Allah akan letakkan kiamat pada orang kafir. Tetapi getaran itu hendaklah dilakukan ataupun hendaklah disampaikan kepada orang yang beriman. Jadi nak katanya orang kafir yang pasti akan hadapi kiamat. Tapi kenapa Allah cerita? Supaya nak berikan ketakutan, gambaran bagaimana dahsyatnya kiamat untuk orang yang beriman. Kerana Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang gunung ganang dan akhirnya sampai hujungnya Allah kata apa? Iaitu faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, iaitu berkenaan dengan apa pun timbangan ataupun apa sahaja pemberian amal manusia akan dihitung oleh Allah SWT. Sekali lagi Allah letakkan kepada kita. Baik, saya ambil dalam huraian daripada tafsir Tabari. Apa kata beliau? Imam Tabari mengatakan bahawa kaitan-kaitannya nanti ni iaitu Allah Subhanahu wa taala nak bagi isyarat manusia ni kalau dia diberikan ingatan, dia akan terhenti pada ingatan yang di mana hujungnya ingatan tu diberikan. Dan contoh gini, kita bagi tahu pada orang ni, bacalah suratul Waqiah asal nanti ni. Baik, manusia akan buat dan dia akan terhenti ingatan tu pada waktu itu sahaja. Maka dia akan datang ingatan lagi. Maknanya setiap apa yang kita perlu buat dia akan perlu datangkan ingatan untuk kita. Baik, contoh. Ada orang cakap, tapi saya pergi kerja dulu-dululah. Ni semua kan ahli pencen gitu kan. Kalau tak pencen ni dia tak boleh tengok live ni. Tapi tak apalah, dia maksudnya dia pernah kerja. Baik, bila kita kata, aku dulu tak pernah pun ada orang ingatkan aku. Memang tak ada orang ingatkan dia, tetapi yang thumbprintnya tu, yang punch cardnya itu ingatan dia. Maknanya setiap waktu dia perlu akan adanya ingatan. Baik, sebab itu Nabi SAW letakkan dalam kehidupan Nabi sepanjang waktunya ingat pada Allah. Baik, ingat pada Allah. Sehingga kan waktu bila Nabi tak ingat pada Allah, maknanya Nabi terhenti istighfar, terhenti hubungannya dengan Allah bila Nabi masuk dalam bilik air sebentar. Maknanya nak tunjukkan apa? Jangan sampai kita terputus ingatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya macam mana kita nak dapatkan jangan sampai terputus ingatan pada Allah? Mesti datangkan hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka nak mendapatkan ingatan dengan Rasulullah macam mana? Jangan putuskan selawat dengan Rasulullah. Sebagaimana sahabat Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, dia katakan, ya Rasulullah, aku nak selawat kepada engkau 1/4, kemudian 1/2. Akhirnya Nabi beritahu dengan jawapan yang sama. Akhirnya kata dia, apa kalau gitu ya Rasulullah, aku jadikan seluruh hidup aku dengan selawat kepada engkau. Baik, apa tandanya? Maknanya supaya manusia jangan sampai terputus ingatan tu pada Allah melalui Nabi SAW. Satu. Maknanya dalam kaitan surah-surah yang ada ni, iaitu cerita tentang amalan, kemudian cerita tentang kesyukuran nikmat manusia kepada Allah yang perlu disyukuri. Kemudian datangnya pula suratul Qari'ah, ingatan lagi tentang timbangan. Maka nak tunjukkan Allah
sentiasa melazimi akan ingatan. Persoalannya, berapa kali kita baca Quran untuk dapatkan ingatan? Maknanya, tu saya ajar baik semua, Masya Allah. Dia memang ashabul yamin kan. Kita ni Masya Allah lah. Tapi nak katanya, berapa ramai yang ambil manfaat pada waktu tersebut? Baik, itu satu. Yang kedua, di dalam membahaskan tentang kaitan manusia ini, dia bukan sekadar diberikan ingatan. Maka kata para ulama tafsir, khusus pada Imam Tabari, kata dia apa? Ramai orang, apa istilah dia? Bila dapat sesuatu ingatan, ataupun sesuatu apa nama dia, sesuatu musibah, sesuatu ingatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan letakkan dalam jiwa dia bahawa ya tak apa, biar susah dulu, senang kemudian. Nampak? Biasanya lah dia akan letakkan dalam sifat diri dia, apa-apa saja kesusahan pasti akan ada kesenangan. Dan kita dah pernah cerita lah, tapi kita ulang lah dia proses tu. Saya pun tak tahulah saya ingat ke tak, atau Najah ingat ke tak, ataupun sama kita ulang lah, sama-sama kita ulang. Baik. Di dalam memahami tentang ingatan-ingatan yang Allah berikan, maka di situ akan datangnya apa? Bukan kesenangan. Walaupun Allah sebut innamal usri yusra itu, dan kaitan-kaitan semua tadi ni tentang ancaman, tentang ingatan ataupun segala bentuk apa yang diberikan oleh Allah SWT sebagai supaya manusia balik pada Allah. Kata para ulama tafsir, khusus pada Imam Tabari, kata dia apa? Allah beri itu semua supaya manusia cari solusi, cari cara bagaimana untuk terselamat daripada perkara yang Allah ancam. Bukan kita letakkan jalan, kita ni beriman, kita ni Islam, selesai, selamat. Tak. Contoh, Allah beritahu dalam suratul Hadiyat, apa dia? Iaitu tentang manusia ni, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Iaitu apa? Allah beritahu tentang innal insana li rabbih lakanut. Iaitu sesungguhnya manusia itu berada dalam apa? Tidak bersyukur akan nikmat Tuhannya. Baik. Adakah ancaman itu untuk berikan kepada kita? Oh, dah ambil dah peringatan. Adakah ingatan itu cukup? Tak. Allah nak berikan kepada kita dengan carilah solusi macam mana kita nak bersyukur kepada Allah. Dia bukan meletakkan kepasrahan sahaja kepada Allah. Apa lagi? Allah kata wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Nak bagi tahu bahawa manusia, wahai manusia, kalau datang sesuatu ancaman, datang sesuatu ugutan daripada Allah Subhanahu wa taala, peringatan, maka hendaklah manusia mencari solusi supaya jangan sampai manusia kepada melakukan perkara kepada yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, contoh. Datang seorang sahabat Nabi SAW. Ni tengok macam mana Nabi respon supaya manusia ni akan balik semula perbuatan yang dia nak buat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Dia katakan, ya Rasulullah, aku nak berzina. Ini satu kenyataan yang luar biasa, iaitu datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku nak berzina. Maka Nabi SAW pada waktu tersebut memandang dengan ihsan, iaitu dengan kasih sayang yang ada pada Rasulullah SAW kepada umatnya. Nabi mengatakan, memberikan gambaran iaitu dengan ingatan yang Allah berikan kepada dia supaya jangan dilakukan. Katakan apa dia? Sukakah engkau kalau ibu engkau sekian, anak perempuan engkau sekian. Maka akhirnya dia mengatakan tidak suka. Maknanya tak suka kalau perkara itu berlaku kepada mak dia, adik dia ataupun anak perempuannya. Maka akhirnya kata dia apa? Kalau begitu aku tidak akan berzina. Baik. Ringkasan daripada hadis ini, saya tahu aja semua maklum hadis ini. Ringkasan hadis ini nak cerita khulasah dia bahawa di dalam ingatan Allah dah beri ingatan. Allah dah beri ingatan. Tetapi terkadang manusia nak buat. Bila manusia terkadang nak buat perkara tersebut, yang dia perlu dapatkan adalah solusi. Itu bukan hanya sekadar tinggalkan, tetapi dia perlu cari solusi macam mana sesuatu ingatan itu dapat dipegang supaya dia dapat melaksanakan hanya tuntutan yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala kaitkan tentang segala perkara tadi tu je. Maka suratul Zalzalah, suratul Hadid, masuk suratul Qari'ah, Allah nak beritahu kalaulah kamu masih lagi terlepas daripada mencari solusi balik kepada Allah, semua perkara-perkara tadi ini, maka kalian akan tahulah musibah yang besar akan berlaku kepada kamu pada hari kiamat. Maknanya Allah tak beri lagi dah ingatan dekat dunia, barangkali na'udzubillah, barangkali Allah abaikan kita dah dekat dunia, apa saja yang kita nak buat semua dapat, masya-Allah, tabarakallah.
Tetapi sedangkan itu merupakan satu istidraj, akhirnya rupanya yang Allah nak balas adalah pada hari kiamat. Maka kalaulah balasannya pada hari kiamat, pastinya manusia dalam keadaan duka cita dan dalam keadaan yang sangat dahsyat, kesukarannya untuk dapatkan selamatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir daripada keempat iaitu apa yang kita nak kaitkan, iaitu di dalam penyerahan kepada Allah, iaitu letak kepada para tafsir. Pertama yang akan berlaku pada orang kafir, dan yang kedua adalah orang yang berakal yang tidak menggunakan akalnya dengan sempurna. Baik, kita teruskan. Kita ambil kepada tajuk yang telah dibawakan oleh pengarang kitab, iaitu malapetaka dan tanda-tanda hari kiamat serta neraca pertimbangan di hari tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Sadaqallahul azim. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya di dalam tajuk malapetaka dan tanda-tanda hari kiamat serta neraca pertimbangan di hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-Qari'ah, iaitu pada hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Mal-Qari'ah. Yang ketiga, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Iaitu Allah ulang 3 kali. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Pada hari itu manusia menjadi seperti kalkatu yang terbang bertempiaran dan gunung ganang seperti bulu yang berhamburan terbang. Dan ada pun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang senang lenang. Manakala orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya ialah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Iaitu api yang sangat panas dan pijar. Ini Allah Subhanahu wa taala berikan khulasah. Ya, di dalam kita cerita tadi perbahasan berkenaan dengan perjalanan, dan kemudian diletakkan kepada kita tentang apa yang berlaku pada hari kiamat dengan perbezaan ayat dalam surah Az-Zalzalah pada iaitu wa may ya'mal mithqala dzarratin dzarrah. Tapi pada ayat ini iaitu apa dia Allah mengatakan fa amma man thaqulat mawazinu, pada timbangan. Ya, itu nanti kita akan tengok kaitannya nanti. Baik. Tafsir dan ulasan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Al-Qari'ah ialah sebahagian dari nama-nama hari kiamat. Ia menggugah hati dengan rasa takut. Tahukah anda apakah malapetaka hari kiamat, iaitu hari yang menggemparkan itu? Firman Allah Subhanahu wa taala maksudnya apakah hari kiamat itu adalah bertujuan untuk menunjukkan pentingnya hari tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Adalah untuk menegaskan betapa besarnya huru-hara dan kengerian dahsyat malapetaka hari tersebut. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan serta menerangkan waktu serta tanda-tanda hari kiamat. Baik. Kalau di dalam tafsir Munir ini yang ditumpukan adalah tentang perjalanan, iaitu apa istilah dia? Proses yang berlakunya pada hari kiamat. Tapi kalau kita rujuk pada tafsir-tafsir yang lain, mereka akan cerita kaitan-kaitan daripada surah-surah sebelumnya. Satu, ada yang membahaskan berkaitan dengan istilah. Contoh, apa nama dia, Al-Qari'ah itu apa? Al-Haqqah itu apa? Ada detailnya. Tetapi tidak dibawakan dalam perbahasan ini.
Maknanya kita nak ambil manfaat, dia kena buka kepada penafsiran yang lain. Maknanya cerita Al-Qari'ah ni ceritanya tentang apa sebenarnya? Al-Haqqah cerita tentang apa? Al-Ghashiyah ceritanya tentang apa? Maknanya setiap daripada kiamat yang Allah nak ceritakan dalam Al-Quran, kalau kita kumpulkan kita akan dapati bahawa banyak peristiwa-peristiwa, keadaan-keadaan yang berlaku pada hari kiamat itu berbeza-beza, yang akhirnya nanti manusia akan hadapi semuanya. Maknanya kalau kita dekat dunia ni contohlah, saya duduk Johor, kita duduk Johor lah. Ada orang yang duduk dekat Venezuela, contohlah kan. Tak kenapa dah perkataan negara tu keluar gini. Kita kita tengoklah negara luar. Kita pergi, kita tahu negara ni ada, tapi tak pernah pun kita rasai dan hadapi kepada kedudukan kehidupan di sana. Maknanya kita tahu bahawa adanya dekat Siberia, nampak? Aku tak tahulah kenapa perkataan tu keluar ria-ria ni hari ni. Tapi nak katanya negara itu wujud, tempat itu wujud, dan manusia di sana juga melalui proses yang sama dengan kita. Siang malam bangun tidur, makan tidur, semuanya. Tetapi kita yang berada di Malaysia, khusus di Johor, dia takkan dapat merasai kepada macam mana kehidupan mereka di sana. Kita baru sejuk 2 hari, terus rasa macam duduk dekat dalam salji. Orang yang rasai salji, dia rasa Allah, ini kecil punya hal lah. Mana dia tengok hujan kat Malaysia ni, alah kecil punya hal. Nampak tak dia punya perbezaan kehidupan? Kerana kita dihidup dekat dunia itu, dia melalui fasa yang pelbagai, bentuk bumi yang pelbagai, tapi manusia takkan hadapi semuanya. Tetapi Al-Quran kata apa? Al-Quran kata Allah Subhanahu Wa Taala bicara tentang hari kiamat. Walau apa pun berlaku pada hari kiamat, tentang timbangan mizan, tentang huru-hara, tentang apa semua, ya, manusia yang ada pada waktu tersebut, mereka akan hadapi semuanya pada waktu tersebut. Na'udzubillah. Ada maknanya dengan matahari dekat sejengkal, kemudian kepanasan, semua tu manusia akan hadapi dahsyatnya pada hari kiamat pada waktu tersebut. Sebab itu jangan sibuk-sibuk kita doa aja, rasa nak try tengok lah macam mana kiamat ni. Pang baru tahu. Nak katanya jangan duk sibuk yang kita nak dapatkan benda tu. Maknanya dalam hal kiamat, itu adalah sesuatu gambaran yang sangat besar. Baik, saya ambil khulasah je lah, khulasah beberapa tafsir yang ada lah. Baik. Kemudian diceritakan tentang kiamat tadi ni, kenapa Allah ulang Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Dia ada kaedah lah, ataupun ada perbahasan tafsir. Cuma saya tak buka lah tafsir perbahasan ni, iaitu apa makna ma, iaitu kenapa Allah ulangkan wa ma adraka mal qari'ah, ada apa beza adraka, iaitu apakah katu pada hari kiamat, iaitu cerita detailnya, iaitu apa harf bir harf, iaitu huruf dengan huruf. Tapi kita tak bahaskan yang tu. Cuma yang nak cerita di dalam pendekatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada manusia, Allah suka sifat berulang-ulang, kerana itulah sifatnya manusia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana yang mengetahui manusia ni siapa aja? Pencipta kita, Allah. Jadi pengulangan itu adalah pengulangan yang mendekatkan diri kita kepada apa yang ingin diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kalau pengalaman Ajah sendirilah kan, orang nak bergosip gitu kan. Dia nak bergosip Mak Joyah gitu. Dia pertama tepuk peha member kan. Kau nak tahu tak Jah? Nanti dia akan tanya tahu apa. Bila disebut lagi pula apa tu yang cerita depan tu, kau nak tahu juga tak? Dia akan ulang balik ingatan tersebut. Maka ingatan yang tadi diberikan, satu-satu tarikan manusia akan duduk dengar. Maka Allah jadikan sifatnya, bukanlah nak kata geng-geng Mak Joyah ni ikut Quran. Dia kata, oh betul lah, geng-geng tu ikut Quran lah, dia suka ulang. Tak, itu memang sifatnya. Tapi Allah letakkan manusia dengan sifat pengulangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang Allah sebutkan tentang hari kiamat, maka para ulama tafsir kata, kalau Allah sebut sesuatu di dalam Al-Quran, ianya sangat penting untuk dibicarakan. Iaitu Allah ulang 3 kali. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Okey, itu secara ringkas saja. Sebab saya ada baca satu tafsir. Allahumma salli ala Muhammad. Tafsir Imam Qurtubi dalam kitab dia Tafsir Jami' Ahkam fil Quran. Dia cerita bahas tentang Mal-Qari'ah tu je. Bukan dalam 4 muka surat. Kalau
Kalau 4 muka surat tu saya rasa memang saya tobat dan Hajah pun tobat juga dengan saya sekali. Untuk kita cerita apa yang ada di dalam suratul Qari'ah itu. Baik, kita ambil kepada pendekatan yang dibawakan oleh Dr. Wabak Al-Zuhaili insya-Allah. Baik. Kemudian di dalam ayat yang ke-1 itu ada ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Kemudian masuk ayat keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya pada hari itu manusia menjadi seperti kelkatu yang terbang bertempiaran. Baik, Allah dah cerita tentang pentingnya hari yang Allah nak cerita, maka Allah cerita dulu proses perjalanan yang akan berlaku pada hari kiamat. Apa dia? Iaitu manusia akan jadi seperti kelkatu yang terbang bertempiaran. Maknanya tak tentu halu. Ada pernah tengok kelkatu ikut soft? Tak pernah kan? Dia terbang ni ikut dan dia lah kan. Dia ikut suka hati dia lah. Baik. Kemudian, maksudnya hari yang dikeluarkan manusia daripada kubur, mereka berjalan tanpa sebarang petunjuk pada setiap arah perjalanan. Keadaan mereka seumpama serangga yang terbang berkeliaran dan bertebaran, atau seperti berkumpulnya segala jenis serangga yang berterbangan seperti nyamuk dan belalang. Mereka dalam keadaan berkeliaran, bertebaran, datang dan pergi tidak tentu arah, disebabkan kehebatan dan dahsyatnya hari tersebut. Keadaan mereka seumpama kelkatu yang terbang bertebaran dan berkeliaran sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam firman yang bermaksud keadaan mereka seumpama belalang yang terbang bertebaran dalam surah Al-Qamar ayat 54. Kata Imam Zamakhsyari dalam tafsir dia, kalau tak silap saya tafsir Imam Zamakhsyari ni Ruhul Mahani, tak silap saya dalam tafsir dia. Mereka disifatkan seumpama kelkatu yang banyak, bertebaran dan berterbangan dalam keadaan lemah, serta berterbangan dengan hina ke arah penyeru masing-masing dari pelbagai arah sebagaimana berterbangan kelkatu ke arah cahaya. Baik, Allah dah cerita tentang kiamat dan Allah cerita tentang perjalanan manusia nanti pada hari kiamat. Maka gambarannya daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka manusia ini akan keluar dan mencari cahaya mana petunjuk yang terbaik. Baik, Hajah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil tentang bagaimana mulianya dan kasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, dan sebab itu fasa kita akhir zaman ini jangan terlepas daripada lidah kita ini untuk bersolawat kepada Rasulullah. Kalau rasa baca Quran tu sangat lemah ataupun kurang, perbanyakkan bacaan solawat. Perbanyakkan bacaan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Disebutkan tentang saya ambil kepada gambaran je lah, Baik. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, iaitu kamu akan bertebaran. Maka manusia pada hari kiamat nanti dia akan bangkit dalam keadaan bertempiaran, kerana dalam satu hadis Nabi SAW kata Nabi, orang pertama yang akan dibangkitkan pada waktu kiamat adalah Rasulullah SAW. Maka Nabi akan dibangkitkan, datang 3 orang malaikat iaitu Jibril, Israfil dan Mikail. Semua ni malaikat ni dia akan bawa kepada Rasulullah SAW apa dia? Pertama burak, yang kedua mahkota, dan yang ketiga jubah, iaitu pakaian rasmi syurga pada waktu tersebut, iaitu dikatakan di dalam hadis berwarna hijau. Baik, bila Nabi SAW dibangkitkan pada waktu tersebut, sebelum cerita Nabi dibangkitkan, pada waktu tersebut, kata Nabi SAW diceritakan lagi dalam hadis, dalam riwayat ini, dikatakan waktu bumi dihancurkan, pada waktu bumi dah dihilangkan, fata morgana semua yang kita telah ceritakan sebelum ni, maka waktu itu kata malaikat, maksudnya Allah suruh kepada malaikat untuk cari Rasulullah SAW. Baik. Perintah untuk mencari Rasulullah pada waktu tersebut diarahkan oleh Allah kepada malaikat. Dan malaikat mengatakan, ya Allah, macam mana aku nak cari? Bumi dah tak ada, hilang semua dah. Maka Allah kata kepada malaikat apa dia? Kamu carilah mana cahaya yang terbaik pada waktu tersebut. Dan akhirnya malaikat ni jumpa Rasulullah SAW kerana cahayanya Rasulullah SAW. Nanti kita akan kaitkan. Maka akhirnya dapat jumpa Rasulullah. Baik, maka waktu itu Nabi dikatakan apa? Saat mana Nabi bangkit, Nabi akan bersihkan tanah di rambutnya dan bersihkan tanah di janggutnya. Ajah jangan cari janggut Ajah. Memang tak ada janggut lah. Jangan gedik-gedik dia bercakap, ya Allah, kita ikut sunnah Nabi. Jadahan ikut sunnah Nabi, ikut janggut. Dah memang namanya perempuan. Faham? Baik, maka dikatakan, bila mana Nabi bangkit dan berjalan, Nabi diletakkan apa? Maqamam mahmudah. Kan Ajah selalu baca doa habis sembahyang, habis azan tu kan. Kan ada wa ba'athul maqamal mahmud
mahmudan alladhi wa'adtah, iaitu maqaman mahmudah, iaitu tempat yang sangat terpuji. Itu adalah tempat kepunyaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka ada satu cahaya yang sangat istimewa pada hari kiamat adalah Rasulullah SAW. Allah letakkan di tempat yang terpuji, kemudian disiapkan dengan kelengkapan yang terbaik semuanya. Maka Nabi berjalan pada tempat tersebut. Tapi akhirnya apa yang berlaku? Iaitu kata Nabi SAW, macam mana umat aku wahai Jibril? Maka Nabi akhirnya ringkasan daripada hadis ini nak ceritanya bahawa Nabi bagi tahu nanti oleh sebab Nabi yang bertanya pada umat Nabi, akhirnya umat Rasulullah SAW yang akan bangkit pada waktu tersebut setelah bangkitnya Rasulullah SAW. Maka kita umat pertama yang akan bangkit. Baik, persoalannya je. Ramai yang bangkit tadi itu, kenapa mereka menemui jalan kesesatan? Bangkitnya hari kiamat, kenapa mereka menemui kepada jalan kekusutan? Sehingga kan mereka bangkit pada hari kiamat itu tak tentu hala, sehingga Allah sebutkan apa, seumpama kelkatu yang berterbangan, sehingga kan mencari cahaya. Kerana apa? Kerana hubungan kita dengan Nabi SAW pada waktu itu sangat jauh, sehingga kita dapat susah untuk bertemu dengan Nabi SAW. Itu satu. Jadi nak katanya gambaran kita nanti pada hari kiamat, bahawa hendaklah kita rapatkan hubungan dengan Rasulullah SAW, kerana cahaya yang kita nak cari itu adalah cahayanya Rasulullah SAW. Baik, kemudian di dalam proses tu pula Nabi cerita ni, kata Nabi, nanti pada hari kiamat kamu akan nampak ada umat jumpa dengan Nabi Adam, jumpa dengan Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya. Maka mereka jumpa dengan para nabi, tak jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Maka nak beritahu katanya apa? Para ulama hadis huraikan hadis ini, bagi tahu kata dia, Nabi ni nak bagi ruang dan peluang untuk menjaga keaiban ataupun nak menjaga bukan keaiban itu, nauzubillah. Nabi nak memberikan tempat yang terbaik untuk semua umat yang selama ini bergantung dengan para nabi mereka, iaitu nak bergantung dengan para nabi mereka. Nabi Ibrahim ada umat dia, Nabi Adam ada umat dia, Nabi Nuh ada umat dia, Nabi Musa ada umat dia. Maka disurahkan semua mereka ni untuk pergi kepada semua para nabi mereka dahulu, nak bagi tahu bahawa Nabi nak bagi offer, Nabi nak bagi jalan, ni kamu jumpa dengan Nabi kamu dahulu, tengok macam mana respon Nabi kamu. Supaya apa je? Supaya umat-umat Nabi-Nabi terdahulu tu sentiasa memandang tinggi kepada Nabi mereka pada waktu tersebut. Nampak? Tetapi hari ini ada orang yang pandang rendah kepada Nabi SAW. Macam mana keadaannya tu? Memandang rendah tu satu benda yang dah jauh sangat. Maksudnya itu dah jauh. Apatah lagi yang merasakan bahawa Nabi ni tak ada manfaat pun pada hari kiamat. Nauzubillah. Tapi ini yang berlaku je. Kenapa saya tekankan? Supaya kita nak bagi faham yang kita nanti bangkit pada hari kiamat, jangan rasa amal kita tu yang akan dapat selamatkan kita nanti pada hari kiamat. Ini contoh jangan kita datang kelas, kemudian ustaz tu beritahu, ini hadis datang seorang sahabat. Ni saya cuba membayangkan fikiran ataupun fikrah orang-orang zaman sekarang ini. Dia kata tak perlu pun Rasulullah ni apa semua, tak perlu. Baik, ustaz ni pun baca hadis. Ustaz ni membaca hadis tu pula cerita tentang sahabat datang. Ya Rasulullah, apa amal yang aku boleh masuk dalam syurga? Ada. Maka Nabi mengatakan apa? Apa yang kamu buat? Kata dia, tak, aku tak buat apa-apa ya Rasulullah, maka aku jaga yang wajib, kemudian aku mencintai engkau. Hadis ni. Ya, aku melakukan yang wajib dan aku meletakkan sayang pada aku pada engkau. Baik. Maka Nabi mengatakan itu adalah tanda untuk kamu dapatkan syurga, dah cukup dah tu. Baik. Bila ustaz ni tak terangkan, maka orang akan dengar, dia akan rasakan apa? Nampak, buat yang wajib tu pun dah cukup dah. Jadi jangan nak sibuk-sibuk buat sunat. Nampak, dia akan keluar yang tu. Jadi sunat-sunat tu semua tak payah, membazir, mengarut, tak payah buat. Jadi kita buat yang wajib je. Nampak tak hadis tu? Memang hadis tu sahih. Baik. Bila perkara ni berlaku, itu yang kita sedang hadapi sekarang ni. Iaitu apa dah? Jaga semayang sudahlah, nak tebuk, nak benda-benda lagi pula selawat tak macam-macam benda semua ni kan. Lagi pula kalau wajah boleh follow, saya pun baru semalam follow itu pun ada orang macam share dia keluar dalam Facebook, cerita pusat rawatan Ali Idrus yang dapat perawatan kepada orang yang sikus lah apa benda semua tu. Maka akhirnya keluar nanti kata dah apa benda selawat ni, nampak tak hujungnya je dia akan nampak musibah. Awal-awal kita rasa bahawa macam tak apa, itu berkaitan dengan wajib-wajib. Tiba-tiba melibatkan dengan selawat, akan dinafikan selawat kepada Rasulullah SAW. Baik. Maka kita melihat
dalam perkataan tadi dia jaga yang wajib, dalam waktu yang sama apa je? Sayang dengan Nabi SAW. Jadi Nabi nak bagi isyarat ni tadi ni tentang kiamat yang akan berlaku. Kita bangkit seumpama katu yang bertebaran. Kita cari Nabi. Kita ni sekali ikut pada Nabi Adam je. Kita ikut umat semua ni. Kita ikut pergi jumpa Nabi Adam, jumpa dengan Nabi Nuh, jumpa dengan Nabi Ibrahim, jumpa dengan Nabi Musa, jumpa dengan Nabi Isa. Last sekali baru jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Baik, Nabi nak beritahu apa dia? Jangan sampai umat-umat itu menafikan kehebatan Nabi mereka, tetapi akhirnya Nabi mereka pun tak dapat untuk menyelamatkan mereka pada waktu tersebut. Akhirnya siapa yang akan selamatkan kita je? Adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita buang jauh-jauh tentang hubungan kita dengan Nabi SAW, kita akan susah pada hari kiamat. Jadi dikatakan oleh Imam Zamakhsyari apa dia? Kalau kata terbang nak cari cahaya, maka di situlah kalau hubungan kita dengan Rasulullah sangat baik, maka kita akan dapat cahaya itu dengan keadaan terbaik. Kita akan dipermudahkan jalannya kepada Rasulullah, akan dipermudahkan jalannya untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Tapi jangan selawat saja tak semayang pula dah. Ada jadi pening macam tu pula dah. Tadi kata jangan jaga yang wajib saja tak ikut Rasulullah. Ini pula kena ingat Rasulullah saja. Semayang pun tak yang pun tak apa. Jangan macam itu pula. Jadi maknanya kena ada keseimbangan pada waktu tersebut. Yang wajib-wajib, tetapi hubungan dengan Rasulullah SAW itu dijaga. Baik, ini kata Allah, apa itu kiamat? Kamu nak tahu tak apa itu kiamat? Allah ulang 3 kali tadi, maka Allah ceritakan gambaran ini. Nanti di kiamat ni bila? Apabila kamu keluar daripada kubur, yang kamu ni bertebaran, tidak tahu hala tuju, yang akhirnya yang kamu cari adalah cahaya yang ada kepada yang Allah berikan kepada hari kiamat, iaitu untuk cahayanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Untuk ayat yang ketiga, ayat kelima dalam surah Al-Qari'ah dengan ayat yang ke-6 ini, 6 ke-7, kita habiskan sampai ayat yang yang kelima. Nanti ayat ke-6 ke-7 tu cerita dia lain dah. Baik, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan gunung ganang menjadi seperti bulu yang berhampuran, iaitu pada ayat yang kelima. Gunung ganang menjadi seperti bulu di busar yang mempunyai pelbagai jenis warna-warni yang bercerai-berai kerana ianya terpisah dan saling berterbangan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, dan apabila gunung ganang dihancurkan, surah At-Takwir ayat yang ketiga. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu qadarat wa idzal jibalu suyirat. Ini kita dah saya rasa kita pernah cerita ke tak pernah. Sebab kita masuk surah Duha kot. Tapi awal-awal tu rasa pernah dulu tu kita pernah cerita tu. Baik. Firman-Nya lagi bermaksud, dan gunung ganang hancur lebur menjadi timbunan pasir yang berterbangan, suratul Muzammil ayat yang ke-14. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menyebut kedua-dua tanda hari kiamat tersebut adalah untuk menggerun dan menimbulkan rasa takut yang mendalam terhadap kesengsaraan hari kiamat dalam hati manusia. Seterusnya Allah menyatakan tentang pembalasan segala amalan manusia serta keadaan mereka yang tergolong dalam kepada dua kumpulan secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Baik. Maka Allah ceritakan dahulu proses umum, iaitu manusia bangkit bertebaran, berkeliaran dalam keadaan macam-macam. Kemudian pada waktu itu dengan gunung ganang menjadi seperti bulu yang berhamburan. Baik, yang ini ulama tafsir dia cerita pula. Maknanya gunung ni gunung pada dekat dunia ke, ataupun bangkit tu dah bangkit pada hari kiamat ke, atau masih lagi di alam dunia ke? Ini perbahasan yang sangat panjang. Tapi macam mana kita sebutkan tadi, iaitu Dr. Rabah Al-Zuhaili dia ambil penceritaan sahaja, satu-satu penceritaan. Itu kalau kita cerita menarik je, menarik. Tapi amat banyak perbahasan di detail dia lah. Contoh Suratul Baqarah, contoh Suratul Baqarah. Apa yang ajar faham dengan Suratul Baqarah? Orang cakap, ni surah lembu. Ada. Tapi apa kaitan dengan lembu tu? Ada, rupanya ada kaitan dengan Nabi Musa beli lembu anak yatim dengan emas yang sangat besar, iaitu dengan emas beratnya seberat bulu kepada lembu-lembu tadi. Itu ceritanya panjang juga. Jadi nak katanya hebatnya Al-Quran ini, dia punya penceritaan itu menarik, tetapi kita ambil kepada penafsiran kepada ulama tafsir yang tertentu. Jadi maknanya
Ya, di dalam penceritaan tadi Allah cerita tentang berlakunya hari kiamat, manusia bertempiaran, dan cerita pula gunung ganang. Maka Allah nak bagi tahu gunung ganang yang kamu nampak hebat gah akan hancur, akan jadi berterbangan debunya. Maka semua itu akan maknanya manusia kena balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaitannya apa je? Kaitan dengan suratul Hadiyat, iaitu hubungan manusia dengan Allah perlu ditambahkan kesyukuran, kerana nanti pada hari kiamat manusia akan balik tetap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita tangguh dulu tawakuf pada ayat yang kelima, dan insya-Allah pada ayat yang keenam hingga ayat yang ketujuh ni kita akan sambung. Nanti saya cuba dapatkan perbahasan dalam ayat yang ke 4 dengan 5 ni, iaitu kaitannya, dan nanti kita akan cerita sedikit pada ayat yang ke-6 ke-7 tu hubungan dengan ayat yang ke-4 yang ke-5. Kerana yang 4 ke-5 tu dia akan ada nanti perbezaan, iaitu adakah gunung ganang tu padahal kiamat yang awal iaitu hancur bumi, gunung ganang di bumi. Jadi ada hari kiamat ada gunung ganang juga ke, atau macam mana gambaran gunung ganang yang ada kiamat? Nanti pula ayat ke-6 ke-7 tu tentang timbangan. Jadi timbangannya nanti ada kaitan bumi tadi tu, hamburan akan terkait dengan timbangan yang Allah nak ceritakan pada ayat 6 yang ke-7. Jadi sebelum kita pening, bukan kita lah, sebelum saya pening untuk memeningkan ajah-ajah semua, jadi kita tawakuf dulu, insya-Allah. Kita akan jumpa pertemuan pada minggu hadapan. Kita sambung pada ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik. Kalau ada persoalan, silakan. Ada soalan ke? Kalau you all ada soalan boleh tanya ataupun boleh type dalam chat box pun boleh. Siapa yang nak tanya soalan. Takut ada yang mic tak clear. Nurul ada nak tanya ke? Saya nak tanya sikit berkenaan dengan ingatan pada Rasulullah SAW. Dikatakan kita disarankan supaya kita ni berselawat 1000 kali satu hari. Jadi adakah 1000 kali tu saya nak tanya, bolehkah kita kumpulkan semua 1000 kali tu kita buat pada satu waktu iaitu malam? Ataupun perlu dibahagi-bahagikan pada waktu daripada waktu siang lagi? Apa yang terbaik? Cara yang terbaik untuk kita dapatkan berselawat sebanyak 1000 kali satu hari. Okey, baik. Bila disebutkan dengan satu hari itu adalah tempoh satu hari lah. Maknanya kalau kita rasa dengan tempoh 1 jam kita boleh selesaikan selawat 1000 kali, silakan. Tapi kalau kita rasa dengan tempoh 1000 kali itu kita bahagikan 5 waktu solat fardu, contohnya 1000 bagi 5, so 2000, silakan. Kalau kita rasa kita nak tumpu pada waktu malam sahaja, silakan. Tak ada masalah. Yang pastinya mana yang terbaik iaitu jangan selawat sambil tidur. Mana? Dia rasa dia rasa tak apalah kita buat malam. Tengok rasa macam baru kira, tengok dah 1000 punya. Bukan, tu sebab tap dia kuat sangat, laju sangat sebab ngantuk. Jadi kena buat ingatan kita pada Rasulullah itu bukan dengan tempoh waktu 1000 itu. Kalau pandangan peribadi saya, iaitu hasil daripada nasihat guru kami, mana tempat yang perlu kita selawat, ingatan selawat, teruskan selawat. Maknanya jangan letakkan dulu khusus pada waktu tempoh satu waktu 1000. Kerana terkadang kita akan nanti penat, maknanya akan datang nanti kita akan cakap, oh tak apalah semalam dah 1000, tak apalah hari ni tak sempat, tak apalah. Dia akan hilang macam itu. Jadi awalnya lazimkan dahulu, iaitu perjalanan kita, contoh tengah naik kereta, dia tak apa selawat. Kemudian tengah buka buku nak baca-baca, selawat. Jadi jadikan dalam setiap perbuatan kita dahulu awalnya iaitu dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau dah lazimi selawat, barulah kita letakkan ada satu waktu khusus untuk kita selawat kepada Rasulullah SAW. Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ada lain? Alright, kalau tak ada lain, insya-Allah kita jumpa pada minggu hadapan. Diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Dr. Adibah. Walaupun last minute ada jumpa bertanya semalam. Jangan risau, insya-Allah saya masih lagi tidur. Nampak lambang masjid Jami Bandar Baru.
Jadi Esok minggu depan final week ke? Satu minggu lagi ada dekat sini? Minggu depan. sekejap, minggu depan hari Senin 11 hari bulan. Minggu depan. InsyaAllah last 25 hari bulan tu boleh lagi insyaAllah. Jadi 2 minggu tu boleh lagi. Kita habiskan Januari ni insyaAllah. Okey. InsyaAllah. Tapi apa-apa saya akan maklum kepada doktor lah kalau ada pertukaran tarikh ke ataupun harinya lah. InsyaAllah. Alright, baik. InsyaAllah terima kasih kepada semua yang bersama, segala kekurangan